Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Dah lama juga Abang tak sampaikan 3 cerita dan ketiga-tiga ceritanya membuatkan video ni agak panjang. Abang minta maaf sangat-sangat dan Abang harap semuanya bersabar. Ceritanya tiga-tiga menarik. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga Allah panjangkan umur kita, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua, berikan rezeki yang melimpah ruah untuk kita dan dipermudahkan segala urusan dan memberikan syurga buat mak ayah kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, Abang akan ceritakan 3 lagi cerita yang boleh kita jadikan iktibar dan juga hiburan pada waktu-waktu petang macam ni kan. Pukul 2 sebenarnya sekarang pukul 2 malam. Cerita ni akan ditayangkan pukul 2 tengah hari. Ni pukul 2 pagi, 2 malam pula, 2 pagi. Okey, jom kita dengarkan cerita yang pertama. Cerita ni disampaikan oleh Azali berlaku dekat negeri Kelantan, tapi dia kata dekat Gua Musang tahun 2002. Pada waktu tu Azali memang sekolah dekat satu sekolah kat Kelantan dan memang terlibat dengan aktiviti seni bela diri, silat kalau tak silap. Jadi disebabkan dia sangat aktif lah dengan grup-grup silat ni dekat sekolah dia, dianjurkan oleh pihak sekolah dia dan dia selalulah pergi camp motivasi silat, pergi camp bela diri silat, semuanya yang berkenaan dengan silat dia memang akan join. Dan dia kata kebanyakan aktiviti silat-silat ni selalunya dia orang buat dekat kawasan-kawasan yang hujung-hujung dunia. Maksud abang tu dekat dalam hutan atau dekat kawasan air terjun. Dan kebanyakan tempat-tempat perkhemahan tu semuanya tempat-tempat yang memang bersatu dengan alam, supaya setiap orang yang belajar silat tu dia boleh rasa tentang kehebatan silat tu sendiri. Jadi dia kata pada tahun 2002, pihak sekolah dia menganjurkan satu perkhemahan silat dekat Gua Musang, Kelantan. Jadi Azali cakap dia memang tak memberi, memang boleh kata bukan mesti kena pergilah. Dengan kata lain, mesti kena pergi. Nak tak nak kena pergi. Jadi dia minta izin dengan mak ayah dia. Waktu tu dia bawa tingkatan 3. Dia minta izin dekat mak ayah dia. Dia kata mak dan ayah nak pergi juga. Walaupun ini dekat Gua Musang, Kelantan, agak ke dalam sikit tempat perkhemahan dia nak pergi. Tapi mak ayah dia percaya Azali ni memang boleh pandai bawa diri. Jadi biarlah, dia kata. Jadi mak ayah dia pun bagi duit, bagi kebenaran semua. Pada hari yang ditetapkan, dia orang pun semua bertolak lah dekat kawasan perkhemahan tu. Bila sampai dekat Gua Musang, Kelantan, dia orang pun sebenarnya tapak perkhemahan tu adalah tapak perkhemahan yang pertama kali dia orang pergi. Dan dia agak jauh ke dalam. Dengan kata lain, bas ataupun kereta kena tinggal parking dekat kawasan luar. Maksudnya kawasan jalan besar. Jadi diorang semua akan berjalan masuk ke dalam. Tapi disebabkan kawasan hutan tu adalah kawasan hutan yang memang aktif dengan pembalakan. Dengan kata lain, ada jalan masuk ke dalam kawasan tapak perkhemahan. Cumanya jalan tu adalah jalan balak. Jadi boleh bayangkan jalan tu adalah jalan-jalan tanah merah. Agak tak adalah besar sangat, tak adalah kecil sangat, tapi sesuailah untuk lori balak lalu bawa masuk dengan keluar kayu balak. Jadi diorang pun lepas letak kereta dekat kawasan tepi jalan besar, diorang pun berjalan dengan ramai-ramai. Lebih kurang 22 orang pada waktu tu. Tapi Azali kata pada waktu tu walaupun perkhemahan tu dianjurkan oleh pihak sekolah dia, tapi yang mengiringi bukanlah cikgu-cikgu sekolah dia, tapi adalah cikgu-cikgu daripada sekolah lain. Tapi yang cikgu-cikgu tu juga adalah ahli kepada persatuan silat yang dianggotai oleh Azali tadi. Jadi diorang pun berjalanlah beramai-ramai sampailah dekat lorong-lorong balak. Bila sampai dekat lorong-lorong balak tu, diorang teruskan perjalanan sampailah dekat satu kawasan perumahan. Tapi sebenarnya bukan rumah, dia adalah pondok-pondok tempat pekerja-pekerja balak ditempatkan. Jadi dia kata kat situlah pekerja balak akan tidur, akan berhidup. Apa bercakap ni? Akan menghidupkan diri. Lebih kurang lah dekat kawasan perumahan tu. Jadi kat situlah dia orang ada ramailah. Dia kata kawasan rumah-rumah balak tu lebih kurang ada 5-6 macam tu. Dalam satu rumah tu besar juga, dia kata ada 5-6 orang. Dan dia pun tak tahu orang-orang kat situ adalah orang daripada Siam ke ataupun orang daripada negeri lain. Tapi orang yang duduk kat situ semuanya cakap bahasa Kelantan. Cuma bahasa Kelantannya agak pelik sikit, dia kata. Mungkin abang rasa orang Siam agaknya. Jadi dia kata bila dah sampai dekat kawasan perumahan orang yang kerja balak tadi tu, waktu tu hujan panas turun.
bila hujan panas turun, cikgu tu arahkan untuk diorang semua berteduh. Jadi bila pekerja-pekerja balak tu nampak budak-budak sekolah tengah berjalan, waktu tu hujan panas pula, diorang panggil lah, masuk dek, masuk dek, masuk dek. Jadi bukanlah masuk dalam rumah, tapi masuk dekat dalam kawasan berbumbung. Kawasan berbumbung dekat kawasan rumah tu, sekitar rumah tu. Jadi budak-budak ni pun menempel-nempel lah dekat tepi-tepi kawasan rumah tu yang berbumbung, yang berteduh daripada hujan tadi, termasuk dengan cikgu tadi. Jadi tunggulah dia orang hujan tu agak lebat juga. Jadi dia orang tak cadangkan untuk teruskan perjalanan sehingga hujan tu betul-betul berhenti untuk mengelakkan daripada benda-benda buruk berlaku. Jadi tunggu punya tunggu. Kat sini cerita peliknya. Tunggu punya tunggu. Tiba-tiba dekat depan kawasan rumah diorang tu, rumah-rumah pekerja balak tu, ada timbunan kayu tau. Timbunan kayu-kayu balak. Banyak juga dia kata. Kat sinilah abang baru nak cerita peliknya. Jadi waktu dia orang tengah tengok tu, tengah menunggu hujan, tengok kayu-kayu balak, orang-orang tu pula tengah berborak dengan cikgu dia orang. Tiba-tiba semua budak-budak ni nampak ada orang yang tingginya setinggi lutut. Setinggi lutut bercawat. Dia punya kawasan alat sulit dia ditutup-tutup dengan daun, agak seksi. Jadi nampak benda tu main-main di atas kayu-kayu balak yang bertindih-tindih, yang disusun-susun tu. Melompat, terjun naik, tergelak-gelak. Setiap kali dia tergelak, dia bunyi macam bunyi lembu. Abang pun tak tahu macam nak bayangkan. Orangnya macam manusia, cuma telinganya agak panjang sikit. Kulitnya agak warna-warna coklat-coklat gelap, dia kata. Jadi dia kata setiap kali benda tu tergelak bunyi macam lembu. Boleh bayangkan ni bunyi lembu tergelak. Macam itulah lebih kurang. Jadi dia kata budak-budak ni tak tahu macam mana nak tegur dan tak tahu macam mana nak keluarkan, nak tanya pun tak tahu. Masing-masing tengok aje. Tengok benda tu main dekat atas kayu-kayu balak yang bertimbun. Tiba-tiba cikgu pun pelik. Cikgu tu tanya dengan orang yang pekerja balak tu. Benda tu memang selalu datang. Orang pekerja balak tu cakap selalu datang, dia kata. Kalau lagi-lagi kalau hujan panas, benda tu akan keluar main-main dekat kawasan balak, dia kata. Banyak, dia kata. Bukannya satu dua. Memang betul. Bila dah seorang keluar, dua orang keluar, makin banyak pula keluar. Macam satu grup lah, lebih kurang 12 orang, 15 orang connect, keluar main-main dekat atas pokok balak tu. Jadi dia kata benda ni memang jarang keluar, tapi bila hujan panas memang selalu keluar dan dia tak kacau orang, dia kata. Jadi gitu. Dia main dan budak-budak ni, Azali ni dengan kawan-kawan dia pun tengok. Inilah pertama kali dia tengok benda tu. Dan terus dia teringat dekat dalam kepala dia adalah kartun Smurf. Kalau siapa-siapa zaman-zaman abang dan yang terdahulu tahu tentang kartun Smurf. Anak-anak yang sekarang mungkin kurang familiar lah dengan Smurf ni. Tapi dia kata macam itulah dia punya keadaan dia. Kecoh-kecohnya, meriah-meriahnya main atas kayu-kayu balak. Jadi nak jadi cerita, waktu dia orang main tu, tiba-tiba salah seorang daripada makhluk tu dekat kayu balak tu dia terjatuh. Dan bila dia terjatuh nampak macam nampak macam kaki dia terseliur. Bila kaki dia terseliur, yang lain-lain tu macam menjerit-jerit. Tapi jeritnya macam suara lembu. Macam tu lebih kurang. Jadi lepas benda-benda tu menjerit, keluarlah ada seorang lelaki yang macam dia orang juga, tapi agak tua, agak bongkok, pergi ke arah budak yang, nak kata budak, bukan budak lah, benda yang dah terseliur kakinya tadi kan. Dia pergi ke arah yang terseliur kaki tu, dia entah apa benda, baca-baca menterakah apa benda, cuma dia goyang-goyangkan tongkat dia, tiba-tiba budak tu terus boleh jalan. Benda tu terus boleh jalan. Dah tak terseliur dah kakinya. Pada waktu tu dia orang semua pelik, memang pelik. Kata Azali dia tak tahu macam nak cakap. Dan selepas kaki tu sembuh, kaki makhluk tu sembuh, dia orang ramai-ramai masuk semula ke dalam hutan. Hilang macam tu aja. Jadi tak tahu nak cakap apa. Yang dia tak tahu nak tanya apa, cuma orang tu cakap ini adalah makhluk Tuhan. Yang kerja-kerja pekerja balak tu lah. Cakap ini adalah makhluk Tuhan dan dia sebahagian daripada khazanah alam. Dia pun tak tahu apa benda tu, nak kata jin, benda tu muncul depan-depan. Selalunya kalau makhluk-makhluk alam sebelah ni, dia tak muncul depan-depan kan. Jadi dia kata ini adalah sebahagian daripada alam, mungkin adalah sejenis binatang. Kelantan kan hutannya masih lagi tebal kan. Jadi ada bahagian-bahagian tertentu yang belum lagi diterokai. Jadi mungkin itu adalah tempat dia orang tinggal. Pertama kali abang dengar makhluk macam ni. Dulu abang pernah ceritakan tentang makhluk orang kenet. Abang pernah ceritakan dulu, marketing juga ni. Abang pernah ceritakan dulu, tapi
Inilah pertama kali abang dapat cerita yang macam ni. Agak pelik juga. Jadi siapa-siapa di antara kita semua yang berasal daripada Gua Musang Kelantan yang pernah dengar cerita yang sama, ataupun Azali dan kawan-kawannya, kawan-kawan Azali yang dengar cerita abang, boleh komen-komen kat bawah. Nanti tak adalah orang cakap abang ni kaki DVD pula. Jadi ini adalah sebahagian daripada kisah hidup manusia yang abang sampaikan untuk kita jadikan pelik kan. Abang pun first time dengar. Okey, itu adalah cerita yang pertama. Santai dulu, belum seramnya lagi. Cerita yang kedua disampaikan oleh Eddie, berlaku kat negeri Kelantan juga. Tersalah sebut, dekat negeri Kelantan juga. Pada tahun 2015, kisah ni dia kata, dekat kampung dia, Kelantan. Tapi dia tak beritahu secara tepat mana kampung ni. Jadi siapa-siapa yang ada, bolehlah beritahu. Dekat kampung ni dia kata ada seorang nenek lah. Nenek tu walaupun dah tua sangat lah, bongkok 3, bongkok 4 lah kalau ikut umurnya. Dah 90 nak ke 100. Tapi masih lagi tegak, masih lagi berkebaya, masih lagi bercucuk sanggul. Jadi disebabkan dia punya gaya dia tu, ramai orang percaya yang dia ni memang ada bela, orang kata bela saka lah, bela sesuatu daripada dalam sebelah. Sebab dia punya gayanya, kesihatan dia memang luar biasa. Selalunya orang yang dah umur 90, 80 lebih mesti ada bongkoknya, ataupun jalan lambat, ataupun nampaklah tuanya. Tapi yang nenek ni, dia kata memang satu kampung nampak dia ni memang sangat sihat. Tapi nak takdir Allah Ta'ala kan, satu hari nenek ni sakit. Bila nenek ni sakit, dengar cerita, anak-anaknya berkumpul dekat rumah nenek tu. Lepas tu, anak-anak dia pun berbincang siapa yang nak ambil warisan nenek ni. Macam mana Eddie tahu? Sebab rumah Eddie tak berapa jauh daripada rumah nenek ni. Biasalah kalau kita jiran-jiran orang Malaysia kan, rumah yang tak berapa jauh, kita boleh tahu apa yang berlaku. Sebenarnya Eddie ada berkawan dengan keluarga ni punya anak cucu, nenek ni punya anak cucu. Jadi tahulah ceritanya, bukan mengumpat tapi berkongsi cerita. Jadi satu hari anak-anak tu berkumpul lah. Mak ni dah sakit, dia kata nenek ni dah sakit. Siapa nak ambil amalan dia? Sebab selagi amalannya tak diambil, nenek ni susah nak meninggal dunia. Jadi bincang punya bincang, tak dapat satu pun keputusannya. Semuanya tak nak ambil amalan nenek ni. Sebab semuanya dah mempunyai latar belakang agama yang bagus. Sebab nenek ni mungkin pada zaman dulu, dia tak tahu tentang mengambil benda-benda khurafat macam ni adalah salah di sisi agama. Islam tak benarkan. Tapi bila tahun 2015, anak cucu semua dah terdidik, agamanya bagus. Jadi semua orang memang tak nak ambil lah kan. Gila nak ambil, nanti kan mati susah. Lepas mati susah, lepas tu nak bela-bela benda tu selalunya mesti dijamu dengan darah. Kadang-kadang kena buat ritual-ritual tertentu yang menyalahi daripada hukum Islam kan. Jadi anak dia buat keputusan. Memang seorang pun tak nak ambil. Cucu pun sama, cicit pun sama. Semua tak nak, tolak mentah-mentah. Jadi nenek tu terjengkang dekat atas katil bertahun-tahun, berbulan-bulan. Akhirnya nenek tu meninggal dunia juga. Nak jadi cerita kan, takdir Allah Ta'ala, nenek tu meninggal dunia. Tapi selepas nenek tu dikebumikan, satu persatu peristiwa yang berkaitan dengan nenek tu muncul. Bermula daripada jiran kepada nenek tu sendiri. Jiran tu satu hari, dia tengah makan tau, dekat dalam rumah tu tengah makan. Dia orang tengah berkumpul, salah abang cerita. Dia tengah berkumpul dekat ruang tamu. Entah tengok TV, entah bergurau senda macam tu. Tiba-tiba, dia orang dengar ada benda dekat dapur. Ada orang bising-bising dekat dapur. Seperti orang tengah nak cari makanan. Jadi, nenek tu dinamakan, kita letak nama dia Nenek Jah lah. Kata. Jadi, bila keluarga ni dengar dekat dapur tu riuh-riuh. Padahal semua ahli keluarga ada kat depan. Dia orang fikir ada dua. Sama ada binatang ataupun makhluk alam sebelah. Jadi, si ketua keluarga ni, si bapa ni, tanyalah, siapa kat belakang tu? Rupanya nenek tu jawab, Nek Jah ni kat belakang. Kita tahu nenek tu dah meninggal. Tiba-tiba nenek tu menyaut dekat rumah kita, belakang rumah, dekat kawasan dapur. Tak kecuak bila dengar macam tu, anak-anak semua dah jadi macam ayam berterabur dapatkan mak ayah. Mujur mak ayah dia ni seorang yang berani. Diazankan rumah tu, hilang nenek tu. Dah tak ada pula nenek tu. Maksudnya bila diazankan 2-3 kali, makhluk yang menyerupai nenek tu pergilah daripada situ. Itu jiran sebelah kanan, jiran sebelah kiri pun sama. Main paip air pula. Dalam bilik air, kejap-kejap air terbuka, kejap-kejap air tertutup, kejap-kejap air terbuka. Bila makcik yang tinggal dekat rumah tu buka pintu bilik air, tengok nenek Jah tengah main paip air. Tak ke nak terkencing jadi. Dua cerita ni jadi heboh satu kampung. Semua orang tahu tentang cerita nenek Jah ni.
Sebenarnya nenek ni nama lain. Abang tak naklah letak nama nenek ni, macam berdosa pula abang rasa. Jadi kita letak nama lain ini untuk pengajaran je lah kan. Jadi dia kata setiap orang yang lalu dekat sebelah rumah nenek tu, belakang rumah nenek tu, ke depan rumah nenek tu, semuanya ketibai, semuanya kena ganggu. Macam-macam gangguan. Tapi Eddie kata, dia sepanjang duduk kat kampung tu, dia tak percaya benda tu. Dan dia kata apa-apa yang kawan-kawan dia alami tu semua adalah secara kebetulan. Mungkin makhluk alam sebelah memang, ialah dekat alam kita memang banyak makhluk alam sebelah. Jadi bila kena ganggu dengan makhluk alam sebelah, terus je cop, itu adalah belaan nenek tu. Tapi kawan-kawan Eddie ni tak puas hati. Sebab dia kata setiap kali gangguan tu muncul, memang muka nenek tu. Dan keluarga dia pun memang tahu nenek tu ada membela. Jadi satu kampung tu cop, nenek tu punya belaan tak ada tuan. Sebab itu dia mengarut dengki-dengki orang. Dengan orang berjalan di sergahnya tepi jalan, kadang-kadang orang tengok rumahnya terang, rumah nenek tu. Walaupun dah tak ada rumah, dah tak ada orang dekat rumah tu, tapi rumah tu seperti seolah-olah nenek tu masih lagi hidup duduk dalam rumah tu. Dengan orang bising-bising dalam rumah tu. Yang paling teruk kena adalah jiran kiri dengan kanan nenek tu. Selalu kena. Sampaikan jiran-jiran tu tak nak buka tingkap menghadap ke rumah nenek tu bila masuk waktu malam. Masuk waktu malam, anak-anak dia orang memang tak akan buka tingkap yang menghala ke rumah nenek tu untuk mengelakkan daripada perkara-perkara buruk yang dia orang nampak. Jadi Eddie kata, Eddie tak duduk dekat situ. Dia kata, tapi kampung dia dekat situ. Walaupun kampung dia dekat situ, dia selalu setiap kali balik kampung, dia dengar benda yang sama. Setiap kali balik kampung, dia dengar benda yang sama. Dia dengarlah tentang perihal nenek tu punya belaan, suka dengki orang kampung. Macam-macam dengki. Setakat terbang, meloncat tu semua ada. Dah memang jadi kebiasaan Eddie, kalau balik kampung, dia suka ajak kawan-kawan dia lepak-lepak dekat kedai mi celup siam. Dia kata memang kedai tu famous dekat kampung tu, dia orang makan mi celup, memang sedap dia kata. Tapi lepas kejadian nenek tu punya dengki-dengki tu, belaan nenek tu keluar memuncul-munculkan diri, kebanyakan kawan-kawan Eddie memang tak naklah lepak-lepak malam. Paling tinggi pun pukul 9, pukul 10 malam masing-masing dah balik rumah. Macam-macam ustaz dah dipanggil katanya untuk menghalau, memutuskan, memindahkan makhluk tu daripada kampung tu. Tapi tak jalan, semuanya tak jalan. Pindahkan, datang balik. Halau, datang balik. Benda tu ada duduk dekat rumah nenek tu. Jadi nak jadi cerita, pada satu hari ni Eddie baliklah ke kampung dia. Cuti panjang. Bila cuti panjang, dia kata, okeylah, dia panggil lah kawan-kawan dia. Nyeru kawan-kawan dia, jomlah kita pergi lepak dekat kedai mencelup. Kawan dia kata, boleh, tak ada masalah. Tapi dia kata, tak nak lepak lama-lama. Pukul 9, pukul 10 dah balik. Aku takut kalau apa benda berlaku di pertengahan jalan, huru-hara nanti. Eddie kata, jangan risau, jangan takut. Kalau kita ni terlalu terbawa-bawa, takutnya dengan makhluk alam sebelah tu memang suka nak mendengki kita. Kita kena berani, kata. Jadi bila dengar semangat macam tu, kawan-kawan ni dikata, oh jomlah kita lepak dekat kedai mi celup. Dah lama tak lepak ramai-ramai lama-lama, sebab Eddie pun cuti pun jarang-jarang, dia kata. Jadi diorang pun ramai-ramai lah pergi ke kedai mi celup tu lepas main isyak pukul 9 macam tu. Makanlah mi celup, berborak, dan lepas pukul 10 malam, pukul 11, 10.30 macam tu, diorang semua minta diri balik. Eddie marah lah. Kenapa balik awal sangat? Lepak lama sikit. Kawan-kawan dia kata tak berani. Tapi Eddie tak nak balik. Sebab dia kata dia memang yakin makhluk alam sebelah tu ada. Tapi janganlah terlalu takut sangat, dia kata. Jadi bila kawan-kawan balik, tinggallah Eddie seorang dekat kedai tu. Melayanlah dia dengan mi celup. Melayan dia dengan orang-orang kampung lain yang masih ada dekat situ, borak-borak sambil-sambil tengok TV. Lebih kurang pukul 11.30 malam, barulah Eddie bergerak nak balik ke rumah. Pada waktu tu dia kata, kedai mi celup tu nak sampai ke rumah dia, ada dua jalan. Satu jalan jauh, satu jalan dekat. Jalan jauh tu dia akan melalui jalan besar. Dan memang jauh, dia kata, nak sampai ke rumah dia. Tapi kalau jalan dekat tu dia melalui tengah-tengah bendang. Tapi dia kata, walaupun lalu tengah bendang, dia terpaksa lalu dekat belakang rumah nenek Jah tadi. Jadi dia kata, okey tak apalah, disebabkan dia ni memang dah selalu guna jalan shortcut tu, dia pun lalulah, dia guna jalan shortcut yang lalu belakang rumah nenek Jah ni. Bila sampai dekat belakang rumah nenek Jah, daripada jauh dekat tengah jalan, dia nampak macam seorang lelaki, hitam badannya, kangkang dekat tengah jalan. Maksudnya kangkang dekat mengangkang dekat jalan, dan
Kalau Eddie nak lalu, mesti lalu bawah kelangkang dia. Benda tu besar lah, mengangkang dekat jalan tu. Tak nampak mata, hitam je. Nampak tangan, nampak kaki, nampak kepala. Tapi mata tak nampak. Jadi waktu tu daripada jauh Eddie dah nampak, dia terkejut. Aduh, mak ai, apa hal pula benda ni duduk mengangkang tengah jalan. Dia kata, nak tak nak kalau lalu, kena lalu betul-betul bawah kelangkang dia. Nak patah balik, jalan jauh sangat. Minyak motor tak berapa banyak sangat ni, dia kata. Nak tak nak, kenalah juga lalu jalan ni. Jadi dia masuk kelas 1, dia pun porahlah minyak. Daripada jauh ni, porah minyak, dah dekat barulah benda tu buka mata. Terkejut gila Eddie, matanya merah macam api. Daripada dah dekat ni, dah dekat, tak adalah lalu bawah kelangkang lagi, belum lalu. Dah dekat tu nampak benda tu, pandang ke arah Eddie, tundukkan kepala macam tu, dengan matanya menyala-nyala warna merah api. Waktu tu Eddie dia macam, aduh, waktu tu dia kata bulu tengkuk dia ni meremang, kepala dia jadi kembang, dia punyalah takut, kecut perut. Dia kata nak tak nak dia kena juga lalu. Sebabnya dia kata dia waktu tu dah tak sempat nak break, dia dah tak boleh nak buat apa. Yang perlu adalah dia kontrol henda motor tu supaya jangan masuk ke dalam sawah, ke dalam parit sawah. Dia kata itu je yang dia ingat. Pada waktu tu dia tak teringat apa baca Allahu Akbar, Subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim. Tak ingat. Dia cuma ingat jangan aksiden, fokus. Dan bila Eddie lalu betul-betul bawah kelangkang makhluk hitam tu bunyikan suara yang nyaring, macam tu. Dan Eddie teruskan perjalanan sampai ke rumah. Waktu tu dia kata kacut perut, nak terkencing, nak terberak. Pertama kali dia jumpa dengan makhluk hitam yang sebesar tu belakang rumah Nek Jah tadi. Dan dia tak nak lagi, dia dah percaya yang apa kawan-kawan dia cakap. Dan dia terus tanam kat dalam hati, tak nak lagi lepak-lepak sampai pukul 11.30 malam. Dia kata, tak nak. Dia kata, insaf, taubat. Sampai kat rumah, esoknya demam. Bila dia cerita dekat mak ayah cakap, banyak dah orang kampung kena. Semuanya demam bila dah ternampak makhluk besar macam tu, mata-mata merah macam tu. Disebabkan Eddie demam, jadi dia dapatlah cuti panjang lama sikit duduk kat kampung. Jadi bila dah demam tu biasalah pergi klinik, lepas tu dapatkanlah air semangat lah, orang katakan air penawar untuk kita tambah semangat balik. Kadang-kadang bila kita dah nampak benda-benda macam tu, semangat kita senang luntur. Jadi dia kata dia berehatlah lama kat kampung. Tapi bila dah rehat lama sangat kat kampung, dia pun nak boring lah juga duduk rumah kan. Jadi dia tambah aktiviti, iaitu pergi solat berjemaah dekat masjid. Jadi dia kata sejak daripada tu, sepanjang cuti yang seminggu tu, dia banyaklah kali solat dekat masjid. Cuma dia kata masalahnya adalah rumah, lupa nak beritahu, rumah Eddie ni dekat-dekat jugalah dengan rumah nenek tadi tu, nenek Jah tu. Agak dekat, taklah terlalu dekat sangat. Lebih kurang 300 meter lah macam tu. Adalah rumah-rumah lain yang lebih dekat rumah-rumah nenek tu, termasuk rumah seorang Bilal. Jadi dia kata setiap hari dia memang pergilah sembahyang dekat masjid. Mak dia dah banyak bagi semangat sembahyang masjid. Tapi dia kata dalam antara solat 5 waktu, ada satu solat yang dia rasa macam berat hati nak pergi, iaitu solat subuh. Sebabnya dia kata dia takut kalau dia pergi solat subuh terlalu awal, tak ada orang kat masjid, tercetuk depan masjid, dalam keadaan kat kampung suram-suram macam tu, agak seram juga. Jadi dia kata satu hari tu teringatlah dia nak pergi semayang kat masjid solat subuh. Jadi dia dapat idea, dia akan tunggu Bilal tu keluar daripada rumah, dan dia akan follow Bilal tu daripada belakang naik motor. Jadi dia kata pada satu pagi tu dia dah bangun siap-siap. Mak dia tanya nak pergi mana? Kata nak pergi masjid mak, sembahyang subuh kat masjid. Bagus, mak dia cakap. Jadi apa yang kau tunggu lagi? Sekejap, tunggu Bilal. Bilal melintas, baru saya follow. Jadi dia pun tunggu dekat tepi rumah. Tiba-tiba dia dengar Bilal tu start motor. Bilal tu dengarlah Bilal tu keluar daripada rumah dia, pret motor, lalu dekat depan rumah Eddie. Barulah Eddie keluar daripada rumah, ikut Bilal tu daripada belakang. Jarak rumah dia orang ke masjid agak jauh juga. Tapi yang peliknya Eddie cakap, motor yang Bilal tu bawa patutnya tak terlalu laju. Dan motor tu patutnya mestilah ada naik turun. Maksudnya jalan kampung tu dia ada bukit-bukit, ada turun bukit. Ini tak. Motor tu tegak aja macam bawa atas angin.
Dia pelik, tapi dia kata mungkin dia je perasaannya macam tu, tak nampak lah motor tu naik turun macam tu. Dia nampak motor tu macam tegak je mungkin perasaan dia. Jadi dia pun follow lah Bilal tu daripada belakang sampailah Bilal tu masuk ke kawasan masjid. Bilal tu masuk kawasan masjid, Bilal tu pergi ke kawasan belakang masjid. Tapi Eddie tak ikutlah Bilal tu pergi ke kawasan belakang masjid. Eddie pergilah parking motor dekat kawasan masjid dalam kawasan motor tu. Cuma waktu tu keadaan dalam masjid agak suram. Tak nyala lampu lagi sebab tugas menyalakan lampu memang Bilal tu yang buat. Jadi dia pun tunggu dekat kawasan motor tu. Tiba-tiba lepas lebih kurang 5 minit, dia dengar ada motor datang daripada belakang. Dia pun toleh. Bilal tu. Dia tergamam. Yang aku follow tadi siapa? Jadi bila Bilal tu parking sebelah motor dia, dia tanya dengan Bilal tu, "Pak Bilal pergi mana?" Lepas tu Pak Bilal tu cakap, "Aku baru sampai." "Kenapa kau tanya macam tu?" Dia kata, tak ada. Dia diam je lah. Jadi, pergilah sembahyang subuh. Tunggu jemaah lain datang, sembahyang subuh. Benda yang sama lebih kurang terjadi esoknya. Pada besoknya pula, masih yang sama, Eddie, dia ni keras hati jugalah. Dia macam semangat lebih lah ni. Semangat kelakian yang lebih. Jadi dia kata dia tak terlalu takut sangat. Kali kedua, dia buat benda yang sama. Dia tunggu Bilal tu keluar pada rumah. Kali ni dia nak pegang Bilal tu. Kalau apa makhluk alam sebelah ke apa, at least dah pegang. Ini Bilal betul atau Bilal bukan. Itu dia punya cadangan dia punya planning dia. Jadi dia dengar Bilal tu, ini esoknya. Bukan yang hari yang sama. Esok paginya. Jadi bila dia dengar Bilal tu keluar daripada rumah, naik motor waktu subuh, dan motor tu melintas depan rumah Eddie cepat-cepat keluar daripada rumah, ikut Bilal tu daripada belakang. Kali ni dia tak ikut jauh, dia ikut dekat. Memang dia ikut dekat, belakang betul motor Bilal tu. Lepas tu dia ikut belakang motor Bilal tu sampailah dekat pekarangan masjid. Bila sampai dekat pekarangan masjid, waktu tu Eddie pula terkejut. Sebab dia nampak Bilal tu dah siap-siap parking. Dan Bilal yang dia follow tu adalah tiba-tiba hilang macam tu aja. Dia pun tak tahu mana tu Bilal tu pergi. Tiba-tiba masa nak masuk ke pengarangan masjid, dia nampak Bilal tu dah parking. Jadi dia parking sebelah Bilal tu. Bilal tu tanya soalan yang sama. "Kau pergi mana?" Jadi waktu tu Eddie terkejut. Semalam dia tanya Bilal tu. Hari ni Bilal tu tanya dia. Jadi selepas main subuh, dia orang buka cerita balik. Jadi hari sebelumnya Eddie ikut Bilal. Tapi Bilal tu adalah bukan Bilal, tapi makhluk alam sebelah. Hari kedua, Bilal tu cakap dia ikut Eddie. Dia ikut Eddie daripada belakang. Tiba-tiba dia tengok Eddie baru sampai. Jadi Bilal dan Eddie terkena permainan makhluk alam sebelah. Ada kaitan dengan Nenek Jah tadi ke? Diorang pun tak tahu. Tapi diorang rakin itu adalah makhluk alam sebelah yang sengaja menguji diorang pada waktu subuh. Cerita yang ketiga ni tak macam cerita pertama, tak macam cerita kedua. Ceritanya agak sedih dan agak stres. Waktu abang dapat bukan melalui email tapi melalui panggilan telefon. Dia bagi nombor telefon abang dekat email pun abang telefon dia balik lah untuk dapatkan. Cerita ni daripada seorang lelaki yang bernama Rashdan. Berlaku pada tahun 1994, pada waktu tu umur dia 17 tahun, tengah siap-siap nak ambil SPM. Kisah ni sedih sebenarnya. Sedih berkenaan dengan mak dia, arwah mak dia. Cerita dia macam ni. Waktu tu umur dia 17 tahun, ayah dia dah lama meninggal. Dia duduk kat Kuantan Pahang. Adiknya ramai, lebih kurang 5 orang bawah dia. Dia semua sekali lebih kurang 6 orang adik-beradik. Dan dia yang sulung. Dan dia lah banyak nolong mak dia. Mujurlah mak dia ni memang boleh kata bekerja. Seorang perempuan yang berkerjaya, kerja kerajaan pula tu. Lepas tu bapak dia pula pegawai kerajaan, tapi bapak dia dah meninggal. Jadi lepas bapak dia meninggal, banyaklah macam insurans, rumah-rumah, tanah-tanah, semua jatuh ke tangan, bukanlah tangan lah, tapi jatuh diwariskan kepada mak dengan anak-anak dia. Jadi dia kata agak senang jugalah keluarga dia orang ni. Tapi kesenangan dia orang tu sebenarnya telah diperhatikan oleh seseorang. Pada satu hari 1994, tiba-tiba mak dia cakap, dia beritahu Eddie dengan anak-anak dia, dah sampai masanya mak menamatkan zaman bujang, zaman janda.
sebagai ibu tunggal, ada orang nak masuk minang mak dia. Jadi bila dengar macam ni, Eddie rasa macam dia tak boleh nak halang. Eddie pula dah, Rashdan kata dia tak boleh nak halang dan itu adalah kehendak mak dia. Jadi diturutkan aje lah. Cuma dia kata sebelum mak dia kahwin, boleh tak bawa dia orang ni adik-beradik jumpalah dengan bakal ayah tiri dia orang. Jadi bila berjumpa tu memang pelik. Perasaan tak seronok. Dia tak tahu, dia kata waktu tu perasaan benci ataupun perasaan tak nak mak dia dimiliki oleh orang lain. Dia tak tahu. Ataupun dia kata waktu tu lebih kepada perasaan ada sesuatu buruk yang akan berlaku. Tapi perasaan seorang anak yang tulus sebenarnya adalah satu, boleh dikatakan hidayah daripada Allah Ta'ala, kata Rashdan. Jadi bila dah semuanya dah setujulah mak dia nak berkahwin dengan pakcik tu, akhirnya dia orang pun berkahwin. Bila berkahwin tu seronoklah, pakcik tu tinggallah kat rumah tu. Yang peliknya, pakcik ni tak ramai saudara mara. Dan waktu majlis kahwin tu adalah beberapa sepupu dia datang. Lepas tu ada yang mengaku kawan dia, tapi tak nampak macam bapak dia ke ataupun pakcik-pakcik, orang-orang tua tak ada. Kebanyakan yang datang semuanya orang yang muda-muda dan separuh usia. Lepas lebih-lebih kuranglah orang umur pakcik tu. Rasa pelik, tapi dia kata itu dah pilihan mak dia, kan dia redha je lah. Hari pertama pakcik tu tinggal dengan dia orang, Eddie rasa dah memang Rashdan dah rasa macam tak sedap. Sebab Rashdan kata tindakan pakcik ni memang pelik. Pertama, pakcik ni bila dengar azan dekat dalam TV ataupun dengar azan dekat radio, dia akan tutup. Dia tak nak bunyi azan tu bergema dekat rumah. Mula-mula ingatkan benda tu macam sekali dua je. Tapi setiap kali, terutama bila dia balik kerja waktu maghrib, bunyi je azan dekat radio, dekat TV, cepat-cepat dia tutup. Rashdan kata dia tak berani nak tegur. Orang tua kan kalau tegur kan jadi gaduh pula dengan pakcik tu, dengan mak dia lagi. Tengok mak dia bahagia je dengan pakcik tu, tak naklah merosakkan hubungan, dia kata. Dia biarkan. Itu benda pelik yang pertama. Nak jadi cerita satu hari waktu tu dia tengah tidur, adik dia kejut dia tengah malam waktu tu, pukul 1 macam tu. Adik dia kejut dia. Bila adik dia kejut dia pun tanya dengan adik dia, kenapa kejut? Adik dia kata, tadi dia nak minum air dekat dapur. Tiba-tiba dia nampak pakcik tu dekat sinki dapur. Dia tak tahu pakcik tu buat apa. Jadi, sebagai abang, Rashdan pun turunlah ke dapur. Nak tengok apa sebenarnya berlaku. Tapi dia tak adalah turun macam tu, hai pakcik, tak adalah macam tu. Jadi dia turun slow-slow lah. Bila slow-slow, dia nampak pakcik tu dekat sinki tengah makan ikan. Bukan ikan yang dah goreng, ikan mentah. Terutama dekat kawasan kepala ikan. Sebab ikan tu mungkin macam dia kata, ikan tu macam ikan tongkol lah besar. Mungkin mak dia beli. Dia nampak pakcik tu punyalah seronok. Ikan tongkol kan banyak darah kan. Kok macam tu. Dekat sinki. Waktu tu dia tak berani nak tegur pakcik tu. Dia rasa macam ada yang tak kena. Jadi dia bawa adik dia, jom pergi tidur, sambung tidur. Tapi cerita tu benda tu dia tak cerita dekat mak dia. Dia tak nak mak dia susah hati, dia tak nak mak dia rasa macam engkau ni banyak sangat fitnah pakcik ni. Ini suami baru mak, tolong hormati. Dia tak nak perkataan tu keluar daripada mulut mak dia. Dia nak mak dia bahagia-bahagia je. Tapi peristiwa tu memang betul-betul tersebat kat kepala dia. Ditambah pula pada satu hujung minggu, dia teman mak dia dengan pakcik tu, Rashdan teman pergi pasar nak cari barang-barang dapur lah. Sampai dekat kawasan ikan yang besar-besar tu, yang dekat kawasan pasar kan, kalau ikan kan kadang-kadang disiram-siram dengan air kan. Kalau siapa yang pernah pergi pasar tahu kan. Jadi bila lalu dekat kawasan ikan tu, adalah seorang pakcik yang jual ikan tu tengah siram air tu. Siram air ke atas ikan tu supaya nampak lebih segar. Punyalah si Rashdan terkejut, daripada belakang dia nampak pakcik tu, suami mak dia, tadah air ikan tu dia pergi jilat. Nampak, dia kata daripada jauh, benda tu nampak macam macam sekali imbas saja, macam segera lah. Benda tu macam segera berlaku. Tapi memang Rashdan nampak pakcik tu ambil air yang mengalir daripada ikan yang ada, sedawa lah, ikan yang ada dekat pasar tu dijilat. Pelik pula. Lepas tu, setiap kali nampak ikan yang besar-besar,
Nampak pakcik tu punya mata terbuntang-buntang. Nampak macam air liur dia macam nak meleleh. Macam seronok nah lah tengok ikan tu. Ui, macam sedap nah lah. Agaknya dia nampak macam bentuk-bentuk sushi kat macam tu. Tapi mak dia tengah leka memilih sayur, memilih ikan. Mak dia tak sempat pun nak perhati suami barunya buat apa tengok ikan macam tu punya tergoda. Tapi yang nampak adalah Rashdan. Benda tu masih lagi disembunyikan, dia tak cerita dengan mak dia. Tapi kebahagiaan mak dengan pakcik tu tak kekal lah. Lebih kurang 5-6 bulan lepas tu, mak dia sakit. Mak dia makin kurus, makin sakit dan selalu ambil MC. Selalu ambil cuti. Sampaikan satu hari tu, bawa lah pergi hospital. Bukan pakcik ni yang bawa. Pakcik ni lepas mak dia sakit langsung. Dia kata jarang-jarang balik rumah. Tak ke mana-mana pergi. Pergi keluar pagi, balik pukul 11 malam. Keluar pagi, balik 11 malam. Lepas tu malam-malam dengar benda kukak-kukak dekat kawasan sinki dapur. Agaknya makan ikan macam tu. Makan benda-benda berdarah macam tu. Dan Rashdan rasa tak sedap hati, dia bawa lah mak dia pergi hospital. Buatlah cek darah, CT scan, segala macam scan lah buat. Tapi doktor kata tak ada sakit apa pun. Cuma doktor cakap kekurangan gizi makanan. Macam kurang kalsium, kurang vitamin C, magnesium. Itu je yang doktor bagi. Lepas tu, bawa lagi sekali tengok mak dia sesak nafas, sakit-sakit, lebam-lebam badan, bawa pergi hospital. Doktor kata tak ada apa-apa, okey je, mak awak okey. Kekurangan gizi je. Itu je yang jawabnya doktor. Waktu tu Rashdan kata tak puas hati. Tak kalau doktor tak boleh cek. Dia kesian tengok mak dia keadaan semakin kurus, semakin teruk. Dan pakcik tu buat tak tahu je dengan mak dia. Lagi-lagi teruknya, dia tak tidur pun sebilik dengan mak dia sejak mak dia sakit. Dia tidur dekat ruang tamu. Lagilah seram kan. Tapi Rashdan pun tak nak nanya-nanya kenapa pakcik tu tak ambil, tak jaga mak dia. Tak tanya-tanya sebab pakcik tu tak banyak cakap. Pakcik tu banyak menyendiri. Lepas tu dia hanya bercakap dengan mak dia je. Satu malam tu, pakcik tu balik rumah. Lebih kurang pukul 10 malam macam tu. Bila balik rumah, dia terus masuk dekat dalam bilik. Dia bergaduh dengan mak Rashdan. Rashdan dengar daripada bilik. Waktu tu bila dia dengar pakcik tu macam seolah-olah mencederakan mak dia, Rashdan cuba masuk. Cuba goyang pintu, gedang-gedang pintu, ketuk-ketuk pintu untuk meleraikan pergaduhan tu. Tapi tak dipedulikan oleh mak dengan pakcik dia. Waktu tu dia dengar mak dia menjerit waktu tu. Macam mak dia kena lempang, mak dia kena pukul lah. Dia dengar macam seolah-olah macam tu. Dia risaulah, dia kata kenapa mak dia diperlakukan macam tu. Selepas dia ketuk 2-3 kali, akhirnya keluarlah pakcik tu daripada bilik. Terus pakcik tu keluar daripada rumah. Bila pakcik tu keluar daripada rumah, cepat-cepat Rashdan dengan adik-adik dia ni pergi tengok mak dia. Bila tengok mak dia lebam-lebam. Dalam keadaan yang sangat teruk. Rupanya memang betul-betul mak dia kena pukul. Dan lebih teruk lagi, ada dekat kawasan tangan mak dia ni berdarah, kena gigit dengan pakcik tu. Pakcik tu dia kanibal ke apa. Jadi anak-anak pun Rashdan kata dia dengan adik-adik dia cuba letak pembalut luka dekat tangan mak dia. Sambil tu mak dia minta maaf. Dia kata mak dia dah buat satu kesilapan yang besar. Ini dalam 2-3 hari sebelum mak dia meninggal tau. Mak dia buat satu kesilapan yang besar. Mak dia telah menyerahkan kebanyakan daripada harta, terutama wang cash kepada pakcik tu. Katanya pakcik tu nak buat niaga. Dia macam kena tipu jugalah, kata Rashdan. Tapi dia pun tak terfikir. Dia kata lantaklah pasal harta tu, lantaklah pakcik tu nak ambil. Yang dia nak adalah mak dia kena bercerai dengan pakcik tu. Dia tak sanggup tengok mak dia kena pukul-pukul lagi. Tapi nak jadi cerita, tak sempat benda tu berlaku. Akhirnya mak dia pun meninggal dunia. Dan sebelum mak dia meninggal dunia, mak dia juga sempat berpesan. Sebenarnya mak dia ni kena tipu dengan pakcik tu. Pakcik tu pengamal ilmu hitam. Yang dia makan ikan mentah, daging mentah tu semua mak dia tahu. Cuma mak dia tak naklah heboh-heboh. Bila mak dia bergaduh dengan pakcik tu, tanya kenapa pakcik tu makan benda-benda mentah macam tu. Rupanya pakcik tu lepas dia kena desak dengan mak dia, rupanya pakcik tu beritahu itu adalah sebahagian daripada ilmu dia. Tapi semuanya dah terlambat, kata Rashdan, sebab kebanyakan daripada harta tu, utama duit cash, dah diserahkan kepada pakcik tu. Yang ada adalah rumah dan beberapa tanah. Tapi cash yang ditinggalkan oleh arwah bapak dia dan juga mak dia punya duit-duit cash, semua pakcik tu dah tibai. Lepas tu pakcik tu hilang. Lepas tu mak dia meninggal. Tak ke mana-mana pakcik tu. Tapi kata Rashdan, dalam banyak-banyak kisah, ada satu bahagian yang agak menakutkan. Sewaktu pakcik tu setiap kali bergaduh dengan mak dia cerita, pakcik tu akan gigit mak dia punya bahagian badan, dan dia akan kalau boleh ambil daging mak dia. Contohnya kalau kat sini, dia kelar mak dia punya tangan sikit, dia gigit, dia ambil daging mak dia sikit.
Itu yang menyebabkan mak dia makin hari makin sakit. Mungkin ada jangkitan kuman ke apa benda kan. Mak dia makin sakit, mak dia akhirnya meninggal. Dan cerita ni, Rashdan cerita dengan arwah, dengan atuk dia, dengan nenek dia dan juga dengan pakcik-pakcik belah mak dia, adik-beradik mak dia. Adik-beradik mak dia cari pakcik tu sebab nak bawa benda tu ke mahkamah. Tapi katanya pakcik tu dah hilang macam tu aja. Tak tahu ke mana. Hilang macam tu tanpa jejak. Mungkin pakcik tu dah pindah negara lain kata. Sebab memang tak jumpa. Pernah juga bawa pergi jumpa orang-orang yang alim kan. Cerita tentang ni. Memang ramai yang cakap. Ini adalah sebahagian daripada ilmu. Ilmu pukau. Dia adalah sejenis ilmu pukau. Sebenarnya pakcik tu tah mana-mana mamat tah yang mak dia terjumpa dan terpukau disebabkan oleh mungkin pakcik tu punya ketampanan ke apa dan akhirnya mak dia berkahwin. Tujuan dia kahwin dengan Mak Rashdan adalah untuk dapatkan semua harta. Lepas dapat semua harta, tinggalkan. Dan untuk mengekalkan keampuhan ilmu dia, dia perlu makan benda-benda mentah termasuk daging, secebis daging daripada isterinya, iaitu mak kepada Rashdan. Dan Rashdan ceritakan ni kepada abang untuk iktibar kita semua. Benda ni masih lagi berlaku. Nampak macam kita zaman moden je kan. Tapi sebenarnya masih lagi berlaku. Abang ucapkan takziah kepada Rashdan dan abang ucapkan semoga makcik yang meninggal tu ditempatkan di kalangan yang beriman lah. Dan moga-moga Allah memberikan balasan yang setimpal untuk pakcik itu. Entah pakcik mana, tahu kan? Mendapat bersintimpal kat pakcik itu dan dia mendapat balasan yang teruk atas perbuatan yang dia dibuat. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan kali ini. Agak panjang ceritanya sampai 45 minit. Abang minta maaf sangat-sangat. Kali ini terlalu panjang. Abang harap lepas ni tak naklah abang panjang sangat. Takut nanti boring kan. Terima kasih pada yang membeli sambal lara. Dah habis dah promosinya. Terima kasih juga. Abang nak beritahu untuk perapan sate. Ramai juga yang abang dapat feedback daripada ramai orang supaya mengecikkan sikit jumlah bilangan perapan sate tu. Dia kata kalau beli tu besar sangat, dia kata harganya pun RM29 kan. Jadi kalau kecilkan mungkin boleh dijual dengan harga separuh harga daripada RM29 jadi RM14 ke RM15. InsyaAllah nanti abang aku usahakan untuk perapan sate. Terima kasih sekali lagi sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga-moga ada iktibar pengajaran untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.